Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita pada siri yang pertama, bab pertama dalam matematik tingkatan 4 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu formula ubah. Mari kita mulakan. Terlebih dahulu kita melihat dulu standard kandungan untuk bab ini iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Seterusnya, standard pembelajaran ada dua iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik. Dan yang kedua, mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, baik. Tahukah anda apabila kita bermain bola sepak selepas menendang bola, satu geragam lengkuang akan terhasil dari perjalanan bola jatuh ke atas permukaan padang. Bentuk melengkung ini dikenali sebagai bentuk parabola. Ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pembeli ubahnya ialah 2. Manakala bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar serta a bukan bernilai sifar. X juga ialah pemboleh ubah. Mari kita lihat contoh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah ataupun tidak. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, soalan yang pertama, 2x kuasa 2 tambah 5. Jawapannya ialah ya. Okey, soalan yang seterusnya B. X kuasa 3 tolak 6. Jawapannya ialah bukan, kerana kuasa tertinggi pembeli ubah ialah 3. Untuk soalan C, 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Bukan juga, kerana terdapat dua pembeli ubah iaitu x dan y. Seterusnya soalan D, 1/2m kuasa 2. Ya, jawapannya betul. E, 2x kuasa 2 tolak 3/x kuasa 2. Ya, jawapannya bukan, kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Di manakah ya? Ya, pada negatif 3/x kuasa 2 itu, jika kita tukar x kuasa 2, dia akan jadi x kuasa negatif 2. Dan itu bukanlah kuasa yang bernombor bulat. Untuk soalan F, masih lagi bukan jawapannya kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, seterusnya, apakah A, B dan C dalam ungkapan kuadratik? Seperti mana yang kita sudah ketahui, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi, A ialah perkali bagi x kuasa 2, B ialah perkali bagi x dan C ialah pemalar. Seterusnya, mari kita cuba praktiskan diri 1.1a. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Soalan A, 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Ya, A-nya ialah 2, B bersamaan dengan negatif 5, C sama dengan 1. Soalan B, x kuasa 2 tolak 2x. Betul, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan sifar. Untuk soalan C, bagaimanakah dia? Ya, A sama dengan 2, B sama dengan sifar dan C sama dengan 1. Okey, seterusnya, soalan D. Baiklah, A bersamaan dengan negatif 1/2, B sama dengan 4, C sama dengan sifar. Okey, untuk soalan E. Ya, A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 1. Manakala untuk soalan F, A sama dengan 4, B sama dengan sifar dan C juga bersamaan dengan sifar. Okey, soalan G. A sama dengan 1, B sama dengan 3/2 dan C sama dengan negatif 4. Okay. Untuk soalan H bagaimanakah? Oh, A sama dengan 1/3, B sama dengan sifar, C sama dengan negatif 2. Dan I sekali I. Okay, bagaimana untuk selesaikan soalan begini? Okay, pertamanya kita kena kembangkan dulu soalan tu menjadi 2R kuasa 2 tolak 6R. Setelah itu, barulah kita cari nilai A, B dan C. A nilai 2, B negatif 6 dan C sama dengan sifar. Okey, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okey, mari kita lihat contoh yang ini. Baik.
kita ada satu objek dan satu image, di mana dalam satu objek itu kita ada dua unsur, iaitu sifar dan empat. Dapat kelihatan di sini, unsur sifar dan empat mempunyai ataupun berkongsi satu image yang sama, iaitu 2. Jadi kita buat kesimpulan bahawa semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, bagaimana untuk membuktikan pernyataan kita tadi menggunakan graf kuadratik ni? Okey, pertamanya kita perlu melukis satu garis yang selari dengan paksi X. Di sini saya telah tunjukkan satu garis lurus yang selari dengan paksi X di mana Y bersamaan dengan 2. Anda juga boleh mencuba pada nilai Y sama dengan 4 ataupun Y sama dengan 6. Okey. Kemudian kita akan tandakan titik persilangan antara graf fungsi f(x) dengan garis lurus tadi. Jadi kita akan nampak di situ ada dua titik persilangan di antara satu garis lurus tadi dengan fungsi kuadratik, di mana koordinat titik persilangannya ialah sifar 2 dan 32. Okey, seterusnya, apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Hanya terdapat dua bentuk graf, iaitu nilai A yang menentukan graf. Jika A lebih besar daripada sifar, maka grafnya akan berbentuk seperti di sebelah kiri tersebut. Sekiranya A kurang daripada sifar, maka graf yang kita akan peroleh seperti di sebelah kanan. Baiklah, jadi benarlah bentuk graf melengkung tadi bagi fungsi kuadratik digelar sebagai parabola. Jadi, apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Baiklah. Untuk titik X1, Y1, untuk raja di sebelah kiri, kita kenali sebagai titik maksimum apabila nilai A kurang daripada sifar. Dan manakala gambar di sebelah kanan itu, titik X2, Y2 ialah titik minimum apabila nilai A lebih besar daripada sifar. Apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Paksi simetri ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y. Dan paksi simetri akan membahagikan graf kuadratik kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Juga paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum pada graf fungsi, seperti yang kita lihat pada rajah. Jadi, adakah rumus untuk mencari paksi simetri? Ya, sudahlah tentu. Kita akan menggunakan rumus negatif B per 2A untuk mencari paksi simetri berdasarkan nilai-nilai B dan A yang telah kita ketahui dalam fungsi kuadratik. Baiklah, sekarang kita akan cuba praktiskan diri 1.1b untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Baik, untuk soalan yang pertama, f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Baik, untuk soalan begini, apa yang kita perlu perhatikan ialah pada x kuasa 2, kita kena ambil kira adakah fungsi itu bernilai positif ataupun negatif. Sekiranya positif untuk soalan A itu, maka graf yang kita akan perolehi ialah graf yang A, nilai A-nya lebih besar daripada sifar. Manakala untuk soalan B, Gx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak 4, di mana nilai A-nya kurang daripada sifar, maka graf yang kita akan perolehi adalah seperti begini. Baiklah, seterusnya, bagi setiap graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julak bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Baik, untuk soalan A, sudah kita ketahui graf ini mempunyai nilai A lebih besar daripada sifar dan kita akan memperolehi titik minimum. Sementara itu, soalan B, ini ialah graf nilai A-nya kurang daripada sifar, maka titik maksimum yang kita akan perolehi. Okey, sekarang kita akan cuba menentukan titik maksimum atau titik minimum dan menyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf kuadratik. Okey, pertama sekali kita akan menentukan paksi simetri bagi graf kuadratik ini, iaitu pada nilai x sama dengan 4. Kemudian kita akan cuba membaca koordinat untuk titik minimum. Okey, jadi kita dah memperolehi titik minimumnya ialah 4 negatif 15. Manakala paksi simetrinya x sama dengan 4. Okey, untuk soalan seterusnya, kita akan cuba tentukan paksi simetrinya.
Kemudian kita akan baca koordinat titik maksimum. Jadi titik maksimum kita ialah 13.5. Manakala 4C simetri kita ialah X sama dengan 3. Jadi sekian saja untuk kali ini. Berjumpa lagi kita pada siri yang akan datang, pada siri yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.